Surah Sad ayat 67-68 Allah kata, "Qul huwa naba'um 'azim, ya antum anhu mu'ridun." Berita itu adalah berita yang benar yang kamu berpaling daripadanya. Apa yang benar? Mati itu benar. Semua benar. Esok duduk dalam kubur, satu kebenaran saja, kita buat tak mau tengok, paling wajah ke arah lain, ya, buat peringatan, duk fikir benda lain, akhirnya kita lupa untuk fikir kebenaran ini. Kita tahu bahawa sahabat-sahabat handai kita sendiri hantar dia pergi ke tanah perkuburan, kita ziarah pasangan hidup dia atau anak-anak waris yang dia tinggalkan, tapi sayang kita balik selepas itu kita tidak dapat mengambil pengajaran daripada kematian itu. Yang inilah satu kerugian, sedangkan itulah cerita yang benar. Masih kata para ulama, adapun kalau para nabi salawatullah alaihim ajma'in mengalami sakaratul maut dan kesusahan-kesusahan menjelang mati, hal ini dikarenakan ada dua pelajaran penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala boleh kalau dia nak bagi nabi tu mati dalam keadaan senyap, terus mati, bahagia, boleh tak? Confirm boleh. Malah Allah uji kita dengan kematian orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah senyum mati dia, kita kata syurga dia. Tu kan. Allah uji kita mati jatuh dekat bilik ayam. Kita kalau pilih tak, kalau boleh tak maulah, tak mau dah, Allah pilih. Kenapa? Allah pilih mati ke dalam keadaan yang sikit aib kita di dunia untuk Allah ampunkan dosa kita, lepas tu mati dakhalal jannah, masuk syurga Allah Taala. Sebab tu kita tak boleh judge apabila bentuk mati seseorang tu, kita tak boleh nak kata orang ni neraka, orang ni apa. Syurga dan neraka itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun selagi dia hidup, maka ruang untuk dia mendapat keampunan itu ada. Jangan pandai-pandai duk kata puak-puak ni pi habis dah. Habis. Memang kita tak boleh kata gitu. Ya, baik. Apa dua pelajaran penting atas petunjuk kematian nabi-nabi yang ada dalamnya sakarat? Yang pertama, agar semua orang tahu bahawa pedihnya mati. Itu yang pertama. Dua pelajaran itu yang pertama ni dia panjang ceritalah. Dia yang dalam bab pertama ni dia nak tunjuk bahawa pedihnya mati atau sakitnya kematian. Dan ulama menceritakan mati itu lebih dahsyat daripada semua penyakit yang ada atas muka bumi Tuhan. Saya, isteri saya dengan anak saya hari ni pi juga kena buat MRI pula. Dia pi ke tulang lain, dia pi ke tempat lain, merebak pula pi ke tempat lain pula. Tu kan. Jadi kita kata apa, tak apa, saya ada urusan saya, dak main ceramah, awak pi saja, insya-Allah anak ada, Allah Taala ada, pi, tak apa, buat. Tugas kita adalah lalui apa yang telah diterjemahkan oleh Allah Ta'ala dengan cara kita husnuzan dengan Allah Ta'ala. Tak apa. Tak apalah. Saya selalu kata kat dia, tak apa, awak pi saja. Pi sana, awak buat kemoterapi, kita mampu bayar. Kita mampu bayar, mampu tidur dekat hospital pantai. Ya, pi buat kemoterapi pula. Orang lain duduk atas kerusi, awak dapat satu bilik khas dengan siap dengan katil itu ini. So masuk pi duduk diam-diam, cukup. Yang lain-lain sebut nama Allah Taala. Yalah, kita tak kena pandailah cakap. Betul lah kan? Tapi kita nak cakap apa lagi? Itu saja. Kita pun tak tahan tengok dia, tak boleh tidur malam, dah mula dah sakit sana sakit sini, dah mula nak ambil morfin sesekali tu kan. Jadi itu kaedah dia adalah kita rezeki yang kita dapat, rezeki yang penuh dengan keberkatan, bukan apa yang kita dapat saja, tapi mungkin apa yang Allah tarik daripada kita. Kita ada kesihatan, ada rezeki, tapi sihat kita tu kita tak buat untuk ibadat. Allah tarik kesihatan sikit nak ampun dosa kita. Tu rezeki tu. Itu rezeki kita. Kan? Kita jangan kata, oh tak ada rezeki lah. Ada lah rezeki. Pasal apa? Bila Allah bagi duit, bagi gaji kat hang sebulan 2,000 pun hang tak pergi semayang kat masjid, bagi 20,000 lagi lah tak pergi. Jadi takat tu lah nak
Kenapa dia nak buat kita rajin berdoa kepada dia? Ini dikatakan bahawa kita kena sedar bahawa ada kematian para nabi dan rasul, ada sakarat atau adanya kesakitan. Kerana pedihnya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata. Dan kesakitan itu kita tak boleh gambar. Yang macam cerita palsu yang kata, oh bila dada Nabi berombak-berombak, lalu Nabi kata, ya Allah pedihnya sakarat, lalu aku nak tanggung separuh daripada umat. Ini satu pembohongan besar dalam agama. Ini satu pembohongan besar dalam agama. Ini ustaz dengan ustazah kita pun, mereka bukan tak tahu. Yang apabila mereka menyampaikan perkara dusta, ini siap tempat duduk dalam api neraka jahanam. Tapi ceramah tu nak bagi orang syok, dapat buat filem macam Yusuf Haslam buat, meleleh yang mata. Tu kan ya. Cukup dah. Agama bukan begitu. Agama dia bersandarkan kepada hujah dan dalil. Jadi perkara mati ni adalah perkara ghaib yang tidak nyata. So apa yang cerita dalam hadis tu saja. Hang tak payah duk kata malaikat mai ke unu malaikat, bila hang tengok. Kan? Jadi dia kena cerita. Cuk, kita nak cerita pun tak boleh cerita. Sebab esok my time kita tak boleh patah balik nak cerita juga. So macam mana nak buat? Benda gaib, cerita apa yang Allah cerita apa yang Rasul cerita. Jangan tambah-tambah. Okay? Jangan tambah-tambah. Sebab tu kita dalam kitab ni, ada kita ambil kitab yang sudah tahqiq hadis. Supaya ni dhaif, ini apa, semua kita bagi tahu siap-siap. Ya? Okey, baik. Mungkin di antara manusia melihat sebahagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan atau gelisah, seolah-olah begitu mudah nyawa keluar daripada jasadnya. Kita nampak badan dia relax, tenang, lena, calo. Habis. Senangnya dia mati. Tu kita kata. Kan, itu pandangan zahir manusia. Sedangkan cabutan ruh itu adalah soal ghaib. Soal ghaib. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kena kata apa? Masih husnuzan, doa. Katakanlah sahabat kita tu real, kita duk nampak. Sebab tu okey, baik. Ada orang tanya, ustaz, ni lepas mayang jenazah, tu imam selalu kata, apa kamu kata dengan jenazah ini? Kita kata apa? Baik. Ada orang kata, yang duk kata baik buat apa? Hang bukan kenal dia, jahat ke baik? Sekurang-kurangnya kita doa baik untuk orang tu, supaya doa tu patah balik main kat kita. Kan Nabi kata orang berdoa baik kepada orang lain sebelum orang tu dapat, kita dapat dulu. So jadi perkataan baik itu kita ijtihadkan sebagai doa kebaikan. Maka bolehlah, tak ada lah masalah. Takkan kita kata jahat. Jadi cerita kita kena sentiasa rasa berhusnuzan atau prasangka baik. Orang tu mati dalam keadaan yang tenang, dalam damai, dalam mudah, kita boleh kata alhamdulillah, kan ya, syukur pada Allah, moga Allah memberi dia keampunan. Apa doa yang Nabi baca ketika orang mati? Allahumma ghafir lahu atau laha atau lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka atau ampuni dia, lelaki maupun perempuan. Warham, rahmati dia, ya, maafkan dia, beri kasih sayang kepada dia. Sehinggalah Nabi pesan dalam hadis Nabi doa tu, ya, mandikan dia dengan air bersih dengan salju dan sebagainya. Begitu dahsyat, ya, permintaan baginda Nabi SAW. Sehingga apabila mereka mengira mati itu gampang, maksudnya mudahlah. Relax. Dah tak ada dah. Senyum, peluh apa semua tak ada. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis, ada 19 jenis orang yang mati syahid, ya, apabila dia ada tanda peluh-peluh yang orang Melayu kata peluh jantan. Pasal apa peluh perempuan tak masuk? Tu orang perempuan tanya, habis tu kami tak boleh ke, Ustaz? Peluh tu peluh yang jernih, yang ada seketul, bukan peluh yang meleleh, itu bukan. Peluh yang mengeluarkan jernih. Maksudnya itu pandangan itu. Tapi kita tak payahlah cek orang lain. Tengok, iya, kita orang Melayu lah ni, dia pergi tengok ni. Kita kan mengaji. Orang Melayu ni mengaji. Dia tengok ujung hidung dah jatuh.
Ini tanda 3 kali Jumaat. Kan tekan ni dia terbenam naik lambat. Tekan-tekan kaki gaut terbenam sungguh. Ya sungguh macam-macam manusia. Pelipis ni tekan masuk ke dalam, tu tanda 2 Jumaat. Okey, berapa Jumaat? Dia tak perasan, tak sempat Jumaat. Tu. Ni perangai kita. Hang tak payah tengok orang lain. Cuma kalau ada tanda pada ahli keluarga hang buat apa? Hang buat ikut sunnah lah. Talqinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah, doakan dia penuh dengan kebaikan. Ini duk tengok dia ni, habislah. Kan ni? Ini benda-benda yang sepatutnya kita betulkan. Mereka tidak menyedari bagaimana keadaan sebenar yang dialami oleh si mayit. Walaupun dia nampak tenang, tapi mati dia kita tak tahu. Sebab ketika kita mati, kalau kita baca hadis Imam Ahmad, cerita bahawa orang yang mati ni yang datang kepada dia gangguan ni macam-macam gangguan. Gangguan paling besar adalah dosa dia sendiri. Dosa dia tu datang dalam bentuk macam seumpama iblis, setan dan sebagainya. Dia ganggu pada akhir hayat sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala, atau mati dalam keadaan imannya rosak. Pada hakikatnya elok. Tambah orang perempuan. Hadis lagi besar, hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Bila sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tanya, kami ada teman fulanah perempuan. Orang lelaki tanya, kami ada kawan fulanah perempuan, solatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar, dalam neraka. Pasal apa? Rupanya dia menyakiti jiran dengan lidah dia. Dia suka mengata kat jiran dia, suka maki hamun jiran dia. So amalan dia menjadi sia-sia. Kita duk nampak macam, dia tu pergi mengaji lah tak habis. Kuliah subuh pagi tadi ada, pergi belajar Quran USG 9. Kuliah duha USG 2. Satgi kuliah Zuhur lagi kat pejabat dengan NGO. Pukul 3 ada lagi kuliah muslimat. Kuliah maghrib orang lelaki pi, dia pun pi. Orang lelaki habis mayang syak pakat-pakat balik, dia marhaban pula tu geng perempuan tu. Punya banyak amalan tapi mulut tak reti duduk diam. Akhirnya tu dikatakan situ an-nisa, perempuan. Kenapa tak bagi tahu lelaki? Sebab lelaki sifat dia tak berapa macam tu. Dia tak apa ambil peduli. Seorang perempuan ni dia terlebih ambil peduli. Baju orang dia tengok, tudung orang dia tengok, handbag orang dia tengok, semua dia tengok. Jadi orang perempuan kena betulkan, tak mau masuk dalam bab-bab yang banyak amal tapi masuk neraka. Ya, so yang tu kita kena belajarlah. Maka dengan diperlihatkan betapa sakit rasa maut itu, para nabi yang terkenal dengan jujur lebih kurang dalam menyampaikan berita. Kalaulah para nabi nampak seperti maut yang sakit, maka para nabi adalah manusia yang jujur, yang menzahirkan benda tu kepada kita. So kita dapatlah belajar. Kalau nabi sendiri mati dalam keadaan begitu sakit, apatah lagi kita. Sekalipun mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah, dan sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebahagian orang, namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahawa maut yang dialami dan dirasai orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit. Supaya kita tahu bahawa mati itu sakit, maka kita bersedia. Macam mana sakit dia, yang tu kita tak payah duk cerita. Ada 1000 paluan pedang kah, ada masuk itu, ada dicocok dengan itu, cocok ini, itu tak payah duk cerita. Itu andaian saja, siapa pun tak tahu, melainkan Nabi tunjuk bahawa dia pun berpeluh, dia pun gelisah, dia pun basuh muka, menunjukkan bahawa ada sakit di dalam sakarat. Sebab hal itu dinyatakan dalam berita para nabi yang jujur, kecuali kematian yang dialami seorang pahlawan yang syahid, yang mati dibunuh oleh orang kafir, sebagaimana yang akan diterang nanti. Ya, para sahabat Nabi ramai yang meninggal ketika perang, yang meninggal dibunuh. Ya, mereka mati dalam keadaan yang sakit lah, dalam keadaan sakit. Jadi adakah mati mereka itu begitu begini? Sedangkan sahabat Nabi ramai yang 10 orang tu
Yang 10 orang yang dicop masuk syurga Allah Ta'ala, dakhalal jannah bighairi hisab wa bighairi azab, masuk syurga tanpa azab dan hisab. 10 orang tu banyak daripada mereka mati kena bunuh, tapi dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kita hari ni kena belajar sungguh-sungguh, jangan ada pandangan, ya, ada pandangan yang memandang bentuk mati tu. Dia tak boleh, ya, bentuk mati jangan. Yang paling besar yang kita perlu ada, pandang kematian itu, beri peringatan kepada kita, pandang kematian dan kita doa kebaikan untuk dia. Selesai. InsyaAllah Allah akan bagi kebaikan pada kita. Okey, itu yang pertama. Ya, pertama, kenapa para nabi dikenakan sakit tu? Sebab nak tunjukkan kepada kita kalau nabi pun mati dia sakit, maka kita apatah lagi. Kedua, kenapa para nabi dipandang, dinampakkan sakarat itu? Barangkali ada sebahagian orang bertanya, bukankah mereka itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan utusannya, tapi kenapa mereka mengalami kepayahan atau kesusahan sedemikian besar, padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua, sebagaimana telah dinyatakan dalam kisah Ibrahim, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankan untukmu hai Ibrahim. Maka jawablah sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fa'al-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaan di dunia adalah para nabi, lalu orang yang paling mirip dengan mereka, lalu orang yang paling mirip dengan mereka yang berikutnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang merasai keperitan lebih besar daripada orang lain. Para nabi ujiannya tak boleh nak cakap, besar, sangat besar. Nabi SAW daripada kecil lahir, kita tahu kehidupan baginda Nabi SAW, sampailah ketika dia menikah dengan Khadijah, ya, sampailah umur dia 40, dia diangkat menjadi Rasul dengan tentangan, bukan hanya tentangan daripada orang asing, ajnabi, tapi dia ditentang oleh anak beranak, apa kita panggil sepupu sepapat dia, dengan pak saudara dia dan sebagainya, penentang-penentang besar, orang yang berada di sekeliling dia, orang yang ada kasih sayang terhadap dia pun menentang dia. Ya, macam-macam kes dia dihantar pembunuh upahan, kes macam-macam kes dia diracun dan segala macam. Ya, kalau nak ikut kepayahan sangat payah.